Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dora Atira binti Abdul Karim. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul manusia mengikut kaum di Asia Tenggara, iaitu kaum Lanau. Salah satu etnik kaum terkenal di Sarawak ialah suku kaum Lanau atau Aliko yang kebanyakannya menetap di bahagian barat negeri Sarawak. Ada yang mengatakan bahawa Aliko ini menunjuk kepada penempatan penduduk. Namun begitu, secara meluas, Aliko ini membawa maksud kepada dunia dan peribumi. Tambah pula, istilah ini juga telah digunakan untuk membezakan anutan agama atau kepercayaan mereka seperti mereka yang mengikut kepercayaan lama membahasakan diri mereka sendiri sebagai Aliko untuk membezakan mereka daripada Melanau Kristian dan Melanau Islam. Asal-usul manusia mengikut mitos lebih memfokuskan kepada Melanau Pagan. Namun tidak banyak bahan ilmiah yang menceritakan tentang asal-usul manusia dalam kaum ini. Malah mereka menerangkan lebih kepada kepercayaan tradisi mereka. Kepercayaan lama mereka yang bersifat animisme atau percaya kepada makhluk halus dan alam gaib. Mereka percaya asal-usul manusia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tanah dan turut menjadikan manusia pertama adalah buah yang diciptakan menjadi pesuruhnya. Mengikut kaum Lanau, mereka berpendapat bahawa badan, roh, perasaan dan nyawa merupakan elemen-elemen asas pembentukan manusia yang terhasil daripada unsur tubuh manusia iaitu tanah. Penggabungan kesemua elemen-elemen ini menjadikan manusia itu hidup. Jika elemen badan telah terganggu dari segi keseimbangan, maka perasaan boleh turut terganggu menjadi lemah. Hasilnya, kaum Lanau mempercayai yang ketidakstabilan elemen-elemen ini boleh menyebabkan seseorang itu jatuh sakit atau mati. Mengikut kaum Lanau, mereka percaya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala bernama Buah yang menjadi pesuruhnya. Buah ini diturunkan ke bumi dengan bersama isteri dan anaknya tinggal di suatu tempat yang bernama Sungai Buah. Kaum Melanau Pagan mempercayai bahawa Allah Ta'ala dalam istilah Melanau telah mencipta pelbagai makhluk seperti manusia dan haiwan. Namun begitu, nama Tuhan Allah Ta'ala dan kepercayaan kaum ini berbeza dengan Allah dalam Islam. Ada yang berpendapat bahawa istilah ini berkemungkinan dipetik daripada agama Islam kerana berkait dengan proses percampuran yang berlaku di antara orang Islam dan Melanau. Menurut kaum Pagan Melanau, Allah Ta'ala itu bersifat terasing dan tidak berminat hal-hal berkaitan dengan kepercayaan manusia. Ini kerana mereka berpendapat Allah Ta'ala lebih berminat atau bersungguh-sungguh dalam penciptaan makhluk gaib dan semangat baik atau jahat. Manusia diciptakan memainkan tugas yang penting bagi mengekalkan kelestarian dan susunan semula jadi alam dunia. Bukannya untuk mengubah suai atau menguasai dunia ini untuk kepentingan sendiri. Menurut kepercayaan kaum Lanau, alam dianggap sebagai tempat manusia yang kekal dan tidak terpisah. Manusia harus melaksanakan ritual yang dapat menjadikan alam semesta kekal seimbang dan bersifat secara semula jadi. Tambahan pula, dengan ritual-ritual seperti ini dapat meneguhkan semula perhubungan sosial antara mereka. Hasilnya, mereka yakin akan alam dunia mereka berada dalam keadaan terjamin dan tidak mudah binasa. Selain itu, manusia juga bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kepentingan makhluk halus ini terjamin, malah tidak menceroboh atau menghancurkan tempat tinggal makhluk tersebut. Kaum Melanau percaya dengan menjalinkan hubungan yang baik dan harmoni dengan makhluk halus dapat mengelakkan mereka menjadi buas atau agresif. Bagi kaum Melanau Pagan, mereka masih percaya akan likau amatan iaitu dunia kematian atau alam akhirat yang akan mereka pergi selepas mereka mati, seperti yang diceritakan dalam kisah Buah dan keluarganya.
buah dan isterinya gagal memenuhi syarat yang diletakkan oleh anaknya sehinggakan mereka turut dimasukkan ke alam tersebut dan menjadi penunggu di sana sebagai hukuman oleh Allah Ta'ala. Kaum Lanau berpendapat jika ditanamkan ke dalam tanah, takut mungkin diceroboh oleh haiwan liar dan boleh menyebabkan perjalanan mereka ke alam roh terganggu. Hasilnya, mereka melaksanakan upacara adat pengubian menggunakan jerunih. Jerunih ini satu adat kematian yang menyebabkan beberapa hamba akan turut dikorbankan bersama si mati. Daripada kepercayaan konsep manusia menunjukkan kaum Lanau ini hidup menghibah dalam kalangan kaum mereka. Hal ini kerana mudahnya mereka untuk berkumpul dan bersatu dalam melaksanakan aktiviti adat atau keramaian yang melibatkan kaum Lanau ini. Sebagai contoh, ketika mereka sedang bekerja dan terdengar berita kematian seseorang berhampiran, mereka akan terus berhenti dan pergi membantu ahli keluarga si mati sambil juga mengikut adat-adat yang telah ditetapkan sepanjang proses dari pengubian si mati sehinggalah tempoh berkabung untuk si mati. Ada beberapa nilai budaya yang diamalkan oleh kaum Lanau yang boleh diamalkan, iaitu mereka ini bersifat fluid. Hal ini menunjukkan mudahnya kaum ini menerima perkara atau pemikiran yang baharu berbeza daripada kepercayaan mereka. Berlakunya fluiditi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan agama kepercayaan, berpindah tempat tinggal ataupun berlaku penyerapan melalui kahwin campur. Kesimpulannya, manusia di dalam kaum Lanau ini tidak banyak diperkatakan kerana dalam kaum ini lebih banyak membicarakan tentang kepercayaan tradisi mereka terhadap kuasa gaib dan semangat yang menjaga mereka berbanding tentang asal-usul manusia di dalam kepercayaan mereka. Cara yang dapat difikirkan buat masa ini perlunya lebih banyak penceritaan atau kajian tentang konsep manusia di dalam kaum Lanau yang kebanyakannya menetap di negeri Sarawak. Ulasan artikel. Informasi bibliografi. Berikut merupakan informasi tentang artikel yang akan dikaji. Tajuk artikel Water Squall dan Manifestasi Kepercayaan Tradisi Etnik di Sarawak. Nama jurnal Melayu, Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu Jilid 6 bilangan 2 Julai 2013. Penulis Azman Awampawi. Tarikh 1 Julai 2013. Jumlah muka surat 242. Penulis artikel ini bernama Dr. Awang Azman Awampawi yang kini merupakan Profesor Madya di Universiti Malaya. Beliau sudah berkhidmat di dalam dunia akademik ini selama 21 tahun. Beliau terlibat dalam pengajian Melayu selama lebih dari 20 tahun. Beliau telah banyak meneliti, menulis dan menghasilkan buku, bab dalam buku, makalah jurnal pengadil, nasional dan antarabangsa, media massa dan media sosial. Beliau mempunyai pemikiran terbentuk menjurus kepada berkaitan sosial budaya dan politik. Selain itu, penulis berminat dalam bidang pertukaran maklumat dalam budaya, kesusasteraan dan warisan dunia Melayu serta etnik dan budaya politik Borneo. Artikel ini membuka minda rakyat Malaysia pada masa kini untuk tidak lupa tentang budaya-budaya yang unik datang daripada etnik di Sarawak maupun Sabah yang menunjukkan sebelum kedatangan Islam dan Kristian
Dalam etnik ini yang pada awalnya mempunyai kepada kepercayaan tradisi yang karut, tetapi mereka menjaga sikap dan mengikut pantang larang agar kesejahteraan kaum mereka terjamin, yang kononnya mungkin ditipu malapetaka oleh kuasa gaib dan sebagainya. Artikel ini menceritakan tentang pandangan meluas atau kepercayaan tradisi dalam beberapa etnik yang penting di Sarawak, iaitu Melanau, Iban dan Kedayan, yang sangat penting dalam pembentukan kehidupan seharian mereka berdasarkan kawasan penempatan mereka. Pandangan dunia mereka ini lebih dipengaruhi daripada kepercayaan animisme yang secara asasnya kepercayaan masyarakat tradisional ini yang berkait rapat dengan kuasa gaib yang ada wujud di dalam dunia mereka seperti makhluk halus, semangat dan roh. Melalui artikel ini, dapat dilihat tentang objektif kajian artikel ini yang menerangkan tentang pandangan dunia dan manifestasi kepercayaan setiap kaum-kaum ini yang membolehkan penghasilan upacara tertentu yang penting bagi memenuhi sesetengah tuntutan dan kewajipan dalam kehidupan masyarakat kaum tersebut. Isu yang penting di dalam artikel ini adalah berkaitan dengan pandangan dunia atau kepercayaan lama dalam 3 kaum di Sarawak, iaitu Melanau, Iban dan Kedayan. Pandangan dunia secara menyeluruh ini atau lebih mudah dikenali sebagai Weltanschauung merupakan ideologi, fahaman dan kepercayaan seseorang individu, kumpulan atau budaya kaum mereka yang menjelaskan tentang dunia mereka. Kaum Melanau mempercayai tentang kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan yang kuat atau teguh pada kuasa luar biasa seperti makhluk halus, semangat dan kuasa gaib. Manakala di dalam kaum Iban, mereka mempunyai kepercayaan tradisi yang dikenali sebagai pengarap lama, di mana petara akan memberikan sebarang kehendak, alamat, petanda atau pesan kepada orang yang dipercayainya. Dihantar melalui bayangan, mimpi atau tindakan perlakuan tertentu. Selain itu, masyarakat Kedayan mengamalkan ritual makan tahun yang berkait dengan musim penanaman padi, diiringi dengan persembahan makanan kepada dewa-dewa. Dalam artikel ini terdapat beberapa isu yang menarik menurut pandangan saya. Antara salah satunya, dunia kaum Melanau mempunyai 15 lapisan yang merangkumi 7 lapisan di bawah, 7 lapisan di atas dan mengapit satu lapisan yang dikenali sebagai Likau Dagan 2, iaitu bumi yang didiami oleh manusia dan makhluk Tuhan yang lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Semua lapisan ini mempunyai sepadan tertentu yang digunakan sebagai pemisah kawasan lapisan antara penghuninya. Kekuatan yang dapat dilihat dalam artikel ini adalah banyak isi penting atau huraian mengenai kepercayaan tradisi untuk 3 etnik di Sarawak ini. Sebagai contoh, isi-isi penting yang ada di dalam artikel ini menceritakan secara mendalam mengenai unsur kuasa gaib mereka seperti kuasa ipok, kepercayaan mereka terhadap semangat baik atau buruk. Kelemahan yang nampak dilihat dalam artikel ini ialah ada sesetengah perkataan yang tidak diterjemahkan daripada dialek bahasa kaum tersebut seperti Niko Naradin dan Niko Baliwan yang menyebabkan kurangnya memahami apakah maksud sebenar perkataan tersebut. Sumbangan artikel ini penting terutama kepada mereka yang ingin membuat kajian mengenai kepercayaan awal dan worldview terdahulu kaum etnik ini yang banyak melakukan beberapa upacara seperti perayaan kaul yang diadakan bagi menyembah kuasa halus, iaitu ipok kala selepas musim landas supaya hasil tuaian atau tangkapan meningkat pada tahun mendatang. Kritikan yang dapat dibuat berdasarkan artikel ini ialah perlunya artikel ini menambah maklumat dan huraian yang bersesuaian dengan isi maklumat sedia ada, seperti penambahan adat-adat lain atau upacara yang biasa dilakukan pada masa sebelum kedatangan agama Islam dan Kristian. Sebagai contoh, penggunaan juruni yang hanya terdapat dalam adat kebatian orang Melanau Pagan untuk seseorang atau ahli keluarganya yang bangsawan dan kaya yang telah mati.
Isu ini memberikan impak dari sudut pengetahuan am yang sepatutnya saya sebagai rakyat Malaysia perlu mengetahui tentang kepelbagaian etnik yang terdapat di Sarawak maupun di Sabah. Etnik yang ada dipelajari melalui artikel ini dapat menunjukkan kepelbagaian kepercayaan tradisi mereka akan membentuk cara pemikiran dan kehidupan mereka untuk menjaga keamanan perkampungan mereka supaya tiada sebarang masalah atau persengketaan antara mereka walaupun tidak lagi mempercayai kepercayaan terhadap kuasa gaib ini. Maklumat pertama yang dapat daripada artikel ini ialah unsur yang etnik-etnik di dalam artikel ini percaya, iaitu unsur kuasa gaib, dewa-dewi, Tuhan semangat dan makhluk halus. Kepercayaan tradisi ini menjadikan mereka percaya kuasa gaib yang lebih kuat berbanding manusia ini mampu untuk mengganggu kesejahteraan hidup kaum mereka jika mereka menyebabkan kemarahan makhluk tersebut. Hal ini juga menyebabkan ada kaum, iaitu kaum Melanau yang membuat pantang larang dalam kehidupan seharian mereka agar terlepas daripada musibah yang boleh menimpa kepada kaum mereka. Hasil yang dapat disimpulkan daripada artikel ini ialah tentang kepercayaan tradisi etnik-etnik di Sarawak ini yang percaya kepada kuasa gaib, Tuhan, dewa-dewi serta makhluk halus yang berkuasa lebih tinggi berbanding manusia. Mereka memilih untuk melakukan ritual upacara penyembahan kepada kuasa-kuasa ini agar mereka terlindung daripada sebarang malapetaka yang tidak diingini. Saya berharap akan ada lebih banyak penceritaan berkaitan dengan etnik ini dalam pelbagai medium yang berbeza seperti filem animasi atau video-video pendek yang mempromosikan cerita-cerita atau mitos yang ada tentang etnik-etnik di Sarawak maupun di Sabah. Hal ini kerana menunjukkan perpaduan antara etnik di Malaysia ini masih kekal walaupun telah berasimilasi antara satu sama lain. Tambah pula cerita-cerita ini boleh menjadi teladan dan iktibar agar semua dapat menjaga pertuturan atau perlakuan daripada menimbulkan isu persengketaan antara kaum yang berkemungkinan boleh tercetusnya rusuhan kaum. Sekian, terima kasih.